Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 888. Saudara, seperti yang kita sedia maklum, pada tanggal September 1979, jawatan kuasa kabinet dipengerusikan oleh Menteri Pelajaran iaitu Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam satu sidang kabinet setelah laporan kabinet mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran yang diterbitkan pada tahun 1979. Tercetusnya idea untuk menggubal falsafah pendidikan kebangsaan pada ketika itu. Persoalannya, apakah tujuan sebenar sidang kabinet ini berlangsung? Ayo, kita rungkai bersama. Laporan khas wartawan Nurul Eza Asri membuka tirai 888 detik ini. Seperti yang diketahui, laporan Kabinet Kerajaan Malaysia merupakan satu laporan yang mengandungi isu-isu penting berkaitan dengan pendidikan, termasuklah prinsip, nilai dan hala tuju pendidikan. Laporan Kabinet Kerajaan Malaysia ini adalah untuk mengkaji semula matlamat-matlamat dan keberkesanan sistem pendidikan yang diamalkan ketika ini. Dalam masa yang sama, laporan ini adalah bagi memastikan sistem pendidikan ini memenuhi matlamat negara untuk melahirkan masyarakat yang bersatu, berdisiplin dan terlatih. Laporan Kabinet Malaysia 1979 juga bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan yang sedia ada dapat melahirkan sumber tenaga manusia yang diperlukan oleh negara. Adalah menjadi hasrat masyarakat untuk melihat satu kurikulum kebangsaan yang benar-benar berwibawa dan dapat berfungsi di dalam sebuah negara yang sedang membangun serta mempunyai pola kependudukan majmuk. Ini tercermin di dalam perakuan-perakuan yang terdapat dalam laporan jawatan kuasa Kabinet 1979. Berita tergembar, guru-guru telah menerima tamparan besar apabila kerajaan telah memutuskan untuk menambah baik sistem pendidikan melalui pelaksanaan KBSR dan KBSM yang tercetus baru-baru ini daripada laporan kabinet. Melalui desas-desus yang tersebar mengenai kabinet yang berlangsung dalam beberapa tahun yang lalu adalah untuk mendorong kerajaan mengkaji semula dasar pendidikan kebangsaan sebelum ini yang kurang menitik beratkan perpaduan negara dan memajukan aspek sosial, ekonomi dan politik untuk membangunkan bangsa dan negara. Oleh itu, marilah kita dapatkan penjelasan lanjut daripada Menteri Pendidikan kita. Okay, untuk makluman, jawatan kuasa kabinet ni telah ditubuhkan untuk kaji semula dasar pendidikan kebangsaan ni. Laporan ni adalah tujuan untuk membagi balik pelaksanaan dalam pendidikan dan orang kata sekaliguslah untuk lahirkan satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin. Dan dalam kabinet tersebut, jemaah menteri ni telah banyak bincangkan berkaitan dengan pendidikan kita pada masa kini. Keprihatinan ini untuk memastikan masyarakat kita ni, masyarakat Malaysia ni dapat keistimewaan sebagai hak warga negara di Malaysia. Antara keputusan yang dipersetujui ramai, jawatan kuasa ini telah putuskan berkaitan dengan pendidikan alam sekitar, pelaksanaan pendidikan alam sekitar
yang merentas kurikulum dalam struktur kurikulum baru iaitu sekolah rendah KBSR dan juga kurikulum bersepadu sekolah menengah iaitu KBSM. Oleh itu, KBSR ini akan menerapkan pendidikan alam sekitar ni rentas kurikulum. Iaitu bermula daripada subjek alam dan manusia. Kita akan masukkan, terapkan untuk pelajar tahun 4 hingga tahun 6. Iaitu dalam penerapan pendidikan alam sekitar, iaitu merentas kurikulum, dan juga akan dilakukan dalam subjek lain lah, seperti matematik, muzik, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga subjek agama, agama Islam. Pihak pusat perkembangan ni juga akan bina satu garisan panduan iaitu buku lah, nak terbitkan buku kepada guru-guru bagi panduan kepada guru-guru, iaitu panduan guru pendidikan alam sekitar merentas kurikulum KBSR. Tadi, Tuan ada menyebut mengenai penerapan pendidikan alam sekitar. Boleh saya tahu mengenai kesesuaian penerapan pendidikan alam sekitar ini di peringkat sekolah? Apa pendapat Tuan? Perkara ini telah dibincangkanlah semasa persidangan TBC. Tak silap saya berlangsung dalam 2 tahun lepas di Georgia. Cuma negara kita je lah yang baru nak laksanakan pada tahun ni. Hasil daripada persidangan itu, PBB menyarankan bahawa pendidikan alam sekitar ini harus disediakan untuk semua peringkat umum dan kumpulan sosial. Jadi, ia perlu ditekankanlah kepada setiap lapisan masyarakat, termasuk generasi muda, iaitu daripada sekolah rendah, sekolah menengah, untuk jaga alam sekitar. Jadi untuk mencapai pembangunan pendidikan alam sekitar yang efektif, kesempatan penuh perlu diterapkan pada peringkat awal, iaitu kanak-kanak masih di sekolah, iaitu sekolah rendah atau sekolah menengah. Jadi saya rasakan bahawa pendidikan alam sekitar ini wajar dititik beratkanlah di sekolah lagi. Itu belum biar daripada rupanya. Dalam konteks Malaysia, pada awalnya tidak ada satu keperluan mandatory untuk mengajar pendidikan alam sekitar di sekolah-sekolah di Malaysia. Konsep pendidikan alam sekitar telah secara rasmi diperkenalkan dalam sistem pendidikan negara yang telah dipersetujui oleh Jawatankuasa Kabinet semasa semakan semula Polisi Pendidikan Kebangsaan pada tahun 1979. Usaha awal kerajaan Malaysia bagi mewujudkan rakyat yang sedar dan peka terhadap isu alam sekitar menerusi pendidikan alam sekitar telah disyorkan dalam tempoh rancangan Malaysia ketiga, iaitu 1976 sehingga 1980. Semenjak daripada itu, kurikulum pendidikan di Malaysia mengalami transformasi dengan wujudnya kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR dan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM yang ingin menyepadukan pendidikan alam sekitar dalam sukatan pelajaran sekolah. Hasil daripada laporan Jawatankuasa Kabinet Kurikulum Baru Sekolah Rendah KBSR telah digubal dan dilaksanakan pada tahun 1982 dan bagi kesinambungan KBSM diperkenalkan pada tahun 1988. KBSR memberi penekanan kepada penguasaan kemahiran asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira, serta kemahiran komunikasi mengenali hubungan alam dan manusia, iaitu dalam bidang kelestarian alam sekitar dan penerapan nilai-nilai murni menerusi pendidikan moral yang diperkenalkan menggantikan pendidikan sivik serta penambahan waktu untuk pendidikan Islam. Sebagai kesinambungan bagi KBSR, kurikulum baru sekolah menengah KBSM akan dilaksanakan pada tahun 1988. Akhir kalam, dapat saya simpulkan bahawa Jawatankuasa Kabinet menekankan tentang pentingnya pendidikan sebagai satu proses pembinaan kepribadian insan yang seimbang.
Hal ini dinyatakan di dalam kabinet tersebut bahawa pentingnya pembinaan pembangunan negara tenaga rakyat yang diperlukan bukan sahaja perlu dilihat dari segi bilangan, jenis pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki, bahkan perlu dilihat dari segi nilai-nilai disiplin yang perlu diterima. Tegasnya, individu yang dilahirkan dari sistem persekolahan negara perlu selaras dengan tujuan pembangunan kemanusiaan. Laporan khas wartawan Nurul Izzah Asri, menuntut detik 888.